Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Usrah 18 Rumaisa. Live wacana ilmiah kami bertajuk tentang sahabat. Okey, seperti yang kita tahu, sekarang ni kan apa yang trend semasa sekarang ni pasal ada seorang artis ni, dia dah kawan baik dia mencuri duit dia sebanyak RM70,000. Okey. Lepas tu kalau ikutkan kan ada fee jenayah dia. Apa fee jenayah dia, Alia? Menurut fiqh jenayah ialah undang-undang jenayah mengikut syariat Islam. Jenayah menurut fuqaha adalah perbuatan atau perilaku yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencubahi atau mencabut kehormatan jiwa atau tubuh pada seseorang lain dengan sengaja. Jadi atas perbuatan kawan tersebut dia dikenakan hukuman hudud. Hukuman hudud ni atas sebab apa yang akibat yang dia dah lakukan lah. Maksudnya dia kena potong tangan macam tu hukuman dia. Okay, terima kasih Alia. Ada tak kisah tentang sahabat ke siapa-siapa yang tahu? Ada. Apa tu apa? Dia kisah orang soleh dengan pencuri. Seorang pencuri ni. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Luqman Hakim, Rasulullah SAW ni menceritakan pada zaman dahulu ada seorang lelaki ni terkenal dengan kerja-kerja seharian dia adalah mencuri. Okay. Hampir setiap malam dia mencuri harta benda jiran-jiran dia. Jiran-jiran dia ni pun baik. Jiran dia sentiasa bagi nasihat dekat dia supaya tinggalkan kerja dia tu. Kerja yang keji tu lah kan. Okey. Pada satu malam, ketika dia nak pergi mencuri ni, tiba-tiba je dia bertemu dengan seorang miskin yang sentiasa duduk dalam masjid. Macam minta sedekah lah, orang miskin kan. Okey. Lepas tu, dia tidak tahu bahawa orang yang bercakap dengan dia tu, orang yang miskin tu adalah orang yang sangat soleh dan zuhud terhadap dunia. Okay. Dia ni pun tanpa malunya dia tu, pencuri tu diajak orang miskin tu bersama-sama dengan dia pergi mencuri sekali. Lepas tu dia kata, hai orang miskin, mengapa engkau selalu duduk di masjid sambil menanti belas kasihan orang lain? Marilah ikut aku, nescaya engkau akan boleh pekerjaan yang menguntungkan. Kalau engkau setuju, marilah kita pergi mencuri bersama-sama. Cakap pencuri tu dekat orang miskin tu. Lepas tu, orang miskin tu kata apa? Baiklah, mana dia setuju nak pergi mencuri dengan pencuri tu. Lepas tu, pencuri tu kata, dia lebih baik kita atur rancangan dahulu. Supaya senang lah dia orang punya tu kan. Okay. Lepas tu dia bincang-bincang. Selepas dia buat rancangan dengan teliti tu, pencuri tu pun mula dia punya tugas dengan orang soleh tu lah kan, orang miskin tu. Lepas tu, pencuri tu masuk dalam kedai. Dia nak curi kedai lah, dia masuk dalam kedai. Lepas tu, orang miskin tu tunggu kat luar sebab ada orang nampak kan. Lepas tu, pencuri tu nak curi-curi. Lepas tu tiba je, orang miskin tu kata, hai kawan, cepat keluar, ada orang datang. Macam tu. Lepas tu, orang miskin tu menjerit lah dekat orang pencuri tu. Pencuri tu pun kelang kabut, dia lari keluar, dia selamatkan diri dengan orang miskin tu. Lepas tu dia pun pergi. Selepas macam dah tenang sikit kan tadi. Okay. Lepas tu, orang pencuri tu pun kata, tadi kau kata ada orang, mana orang tu? Lepas tu orang miskin tu jawab dengan lemah lembut dengan sopannya dia jawab, benar kata engkau hai kawan, tidaklah engkau sedar bahawa zat yang maha melihat yang sentiasa melihat kita. Walaupun kita tidak melihatnya, dia sentiasa melihat kita. Dia itulah Allah. Dialah yang sentiasa, dialah Allah yang maha pemurah yang telah menyediakan rezeki untuk semua hambanya. Okay. Lepas tu orang miskin tu kata, kawan, dia cakap kat pencuri tu, kau telah mengajak aku untuk mencari kekayaan dengan cara mencuri. Lepas tu, sekarang dia tanya orang pencuri tu, dia kata, buktikan kepada dia mana pencuri yang dia mencuri, dengan kerja mencuri dia akan jadi kaya. Macam tu.
Lepas tu orang miskin pula. Oh, pencuri tu pun termenung dengan kata-kata orang miskin tu kan. Lepas tu dia pun termenung, terus diinsaf. Terus diinsaf dan berjanji tidak akan ulang perbuatan tu. Okey. Dasarkan kisah tersebut, dapatlah kita menyedari bahawa hidup kita ni sentiasa perhatikan dan diawasi. Seperti CCTV lah. Maknanya kita ni selalu orang tengok. Orang tu Allah lah kan. Okey. Kita ni tergerak untuk membuat sesuatu maksiat atau sesuatu perkara yang dilarang oleh agama, ingatlah Allah SWT. Allah ni maha melihat apa perbuatan kita sekalipun. Keyakinan yang tertanam dalam hati nurani kita sebenarnya adalah akidah tauhid rububiyah kepada Allah. Sehingga kan niat dan bisikan hati kita dapat diketahui oleh Allah. Kita ni tidak boleh membuat sesuatu yang lari daripada perbuatan dan kehendak Allah. Okey. Pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah ni adalah yang pertama, kita ni digalakkan untuk membantu orang yang miskin, orang yang minta sedekah semua tu lah kan, orang fakir miskin. Dan kita ni dilarang sesama sekali menghina orang miskin tu. Sebab apa kita hina dia? Sebab kemiskinan. Okey. Kita ni tak tahu. Kita jangan just orang macam tu je. Pengajaran yang kedua pula, Islam ni melarang umatnya menjalankan pekerjaan haram seperti mencuri. Kerana orang yang mencuri ni telah mengambil hak orang tu tanpa kebenaran. Okay. Yang ketiga pula, kita ni disuruh oleh Islam untuk amal makruf dan nahi munkar. Dan apabila orang yang buat perkara kutuk, perkara keji, kita perlu memberi nasihat yang baik kepada mereka yang melakukan kemungkaran. Okey, yang keempat pula. Sebagai pendakwah dan para da'i, kita ni perlulah mengambil pendekatan cara hikmah untuk mengajak manusia kembali kepada ajaran Islam. Bukan pendakwah para da'i je, sebagai umat Islam dah lebih kurang macam tu. Okey. Terima kasih Zaifa. Ustaz, rasanya kita ada hadis kan? Hadis tentang sahabat ini. Siapa yang nak bagi? Okey, ada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Orang Islam tidak boleh menganiaya saudara se-Islam yang lain. Sebaliknya, umat Islam ni perlu saling mengasihi antara satu sama lain. Ini kerana umat Islam ni perlu bersatu dan berpadu bagi menyerlahkan keindahan Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang mukmin bagi orang mukmin yang lain itu laksana satu binaan yang sebahagiannya memperkuatkan sebahagian yang lain. Okey dah. Okey, terima kasih semua. So, apa yang kita dapat untuk semua ni, sepatutnya kita jangan mencuri. Kita sepatutnya kena tarik sahabat kita ni masuk ke dalam syurga sama-sama, kan? Okey. Jadi live wacana ilmiah kita tentang sahabat ni sampai di sini saja. Terima kasih untuk siapa yang dengar dan siapa yang datang hari ni. Syukran.